Pada 15 Mac tahun 2014, dua orang pelajar wanita warga negara Belanda yang bernama Chris Kremers, 21 tahun dan Lisa Front, 22 tahun telah memulakan penerbangan mereka dari Amsterdam menuju ke Costa Rica. Selepas tiba di destinasi, dua rakan karib itu kemudian menuju ke Bocas del Toro, Panama. Sepanjang 2 minggu berada di kawasan itu, Chris serta Lisa menghabiskan masa dengan berseronok di tepi pantai, mempelajari bahasa Sepanyol dan menikmati makanan. Pada masa sama, mereka berdua sempat berkenalan dengan dua orang lelaki yang juga berasal dari Belanda. Seterusnya, tanggal 29 Mac tahun 2014, Chris dan Lisa bergerak ke Bandar Bukit. Mengikut program asal Chris dan Lisa, mereka berdua sepatutnya akan melakukan kerja-kerja sukarelawan di sebuah sekolah Sepanyol pada pekan bukit itu. Namun program tersebut terpaksa ditunda atas sebab-sebab tertentu. Meskipun berasa agak kecewa dengan keputusan tersebut, Chris dan Lisa kekal berada di Panama selama 4 minggu dengan menginap di rumah keluarga angkat mereka yang terletak pada bahagian selatan bukit. Menjelang 1 April tahun 2014, Chris dan Lisa keluar dari rumah dengan menaiki teksi untuk pergi mendaki di sekitar kawasan dinamakan La Pianista. Menurut keterangan daripada pemandu teksi yang pada kemudiannya memberitahu pihak berkuasa bahawa dia telah menurunkan Chris dan Lisa di tempat permulaan pendakian pada sekitar jam 1:30 petang. Walau bagaimanapun, bukti pada kamera yang ditemui menunjukkan bahawa dua rakan karib itu tiba di lokasi 2 jam lebih awal. Jadi, sewaktu aktiviti pendakian itu, Chris dan Lisa ada membawa beg galas yang berisi sekeping pasport, kamera digital model Canon, telefon jenis iPhone serta Samsung Galaxy, botol minuman dan sejumlah wang dalam anggaran $80. Chris dan Lisa kemudiannya berjaya tiba di puncak pendakian pada jam 1 petang. Pada waktu sebelumnya, penduduk tempatan di kawasan situ sempat memberi peringatan kepada dua rakan karib itu untuk tidak mendaki mengikut sesuka hati mereka. Satu peringatan yang bagaimanapun telah diendahkan oleh Chris dan Lisa. Selepas waktu malam kian menjelma, cuma anjing yang pada sebelum itu keluar untuk menemani Chris dan Lisa pergi mendaki saja yang telah pulang ke rumah. Sementara itu, Chris dan Lisa sendiri pula langsung tidak muncul-muncul. Ini termaksudlah pada keesokan harinya di mana mereka berdua telah terlepas temu janji dengan seorang pemandu pelancong tempatan. Disebabkan berasa bimbang dengan kehilangan Chris dan Lisa, maka keluarga angkat tersebut pergi membuat laporan polis. Pihak berkuasa telah melakukan operasi pencarian mangsa secara besar-besaran dengan bantuan para sukarelawan, penduduk tempatan dan termasuk ibu bapa Chris serta Lisa yang tiba di Panama pada 6 April. Namun selepas minggu demi minggu berlaku, masih tiada sebarang petunjuk yang berjaya ditemukan. 10 minggu kemudian, seorang penduduk wanita tempatan telah menemui beg galas milik Lisa dalam keadaan kering dan bersih di sebuah kawasan sawah padi yang berhampiran sebatang sungai dengan jaraknya bersamaan 8 km dari puncak La Pianista. Wanita yang menemui beg tersebut begitu yakin bahawa beg galas itu tiada berada di situ pada sehari sebelumnya. Jika difikirkan secara logik, ada sesuatu yang mustahil beg itu boleh dalam keadaan bersih sedangkan kawasan di sekeliling adalah hutan dan sungai. Lebih-lebih lagi apabila pada beberapa minggu sebelumnya kawasan situ telah dilanda hujan lebat. Perkara ini sekaligus menguatkan lagi dakwaan bahawa ada seseorang yang meletakkan beg Lisa di kawasan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, beg galas itu mengandungi 2 helai bra, 2 telefon pintar, cermin mata, botol minuman kosong, kamera digital, pasport Lisa, wang tunai dan kad insurans perubatan. Meskipun begitu banyak jumlah cap jari asing yang telah ditemui pada barang butik-butik tersebut, namun tiada satu pun yang berjaya membantu terhadap perkembangan siasatan kes ini. Barang bukti telefon pintar dan kamera digital sudah semestinya akan menjadi fokus utama oleh para penyiasat. Hasil pemeriksaan mendapat telefon pintar mangsa-mangsa lagi aktif dalam tempoh 10 hari pertama kehilangan mereka. Sepanjang tempoh tersebut, terdapat 77 percubaan untuk menghubungi pihak polis dan dengan mendaya nombor kecemasan iaitu 112 untuk talian Belanda dan 911 pula untuk talian Panama. Ketiadaan isyarat telah menyebabkan semua panggilan itu menemui kegagalan dengan fakta satu panggilan berjaya dibuat namun kembali terputus hanya selepas 2 saat. Pada masa sama, terdapat juga usaha untuk menyah kunci telefon Chris dengan melakukan nombor PIN yang salah secara berulang kali. Selepas 11 April, telefon pintar Chris dan Lisa tidak lagi berfungsi akibat kehabisan bateri. Beralih pula kepada kamera, sebanyak 133 keping foto telah disimpan pada kamera itu dengan foto pertama yang diambil oleh Chris dan Lisa adalah pada 1 April, iaitu ketika mereka mula keluar untuk melakukan pendakian. Namun keanehan sebenar adalah menerusi 9 foto yang diambil pada malam 8 April iaitu dari jam 1 pagi hingga 4 pagi. Foto-foto aneh yang diambil menunjukkan keadaan gelap gulita dan foto juga darah pada bahagian rambut Chris. Biarpun begitu banyak teori tentang apa yang berlaku waktu itu, masih sukar untuk diperjelaskan punca sebenar mengapa Chris dan Lisa mengambil foto sedemikian rupa. Harus diingatkan juga pada waktu tersebut mereka berdua sudah berada di dalam
hutan itu selama seminggu. Hinggalah 19 Jun tahun 2014, tulang milik Chris dan Lisa telah ditemui di sebuah kawasan yang tidak jauh dari sungai. Ini termasuklah penemuan bahagian kaki kiri Lisa yang masih melekat di dalam kasut bootnya dan juga tulang pelvis Chris. Berkenaan kaki kiri Lisa, pasukan forensik mendapati potongan tulangnya adalah dalam keadaan bersih tanpa sebarang kesan darah. Tiada juga tanda-tanda tembakan, gigitan, dipijak maupun dicakar. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku kepada Chris dan Lisa? Hingga pada hari ini, pihak berkuasa Panama maupun Belanda masih lagi gagal untuk menentukan konklusi sebenar kes ini. Bagaimanapun, kecenderungan dalam kes ini dilihat lebih ke arah berpunca daripada kemalangan. Jika dinilai dari segi luaran, kematian Chris dan Lisa sebenarnya adalah kes kematian biasa. Gambaran mudah, mereka berdua yang terjatuh dari tempat tinggi telah mengalami kecederaan parah dan seterusnya berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikan untuk meneruskan hidup. Namun bila difikirkan semula tentang beg galas yang bersih itu, sukar untuk memperincikan keadaan sedemikian. Jika pernah ada unsur jenayah sekalipun, mengapa barang bukti yang penting ditinggalkan begitu sahaja?